Pada tahun 1990 di Sarawak, Malaysia terkenal dengan sebuah kisah mengenai hantu Kayong yang dikatakan mungkin ada kena-mengena dengan masyarakat perkampungan yang ada di Sarawak, iaitu orang Kayong maupun orang Boyan. Masyarakat Melayu Sarawak begitu memilih apabila berbicara tentang memilih bakal menantu, dan kebiasaannya satu proses yang panjang akan diperlukan bagi menghindari masyarakat Kayong menjadi keluarga mereka, kerana ada yang percaya bahawa hantu bangkit akan menjadi legasi keturunan mereka. Kerana adanya tanggapan sedemikian menyebabkan masyarakat Kayong berkahwin sesama diri mereka bagi mengelakkan kecelaruan antara masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Jadi ramai rakyat berbangsa Melayu dari kerajaan-kerajaan lama ini telah berhijrah dan membentuk masyarakat Melayu Sarawak yang kita dapati di Sarawak sekarang ini. Cerita masyarakat Kayong dengan mitos mistik hantu bangkit ini bermula di sebuah kampung di Tanah Kayong. Jadi diceritakan pada suatu waktu dahulu terdapat sebuah kampung yang sentiasa di dalam keadaan yang tidak terang, malah amat sukar untuk ditembusi cahaya matahari, kerana dikatakan terletak di bawah sepohon kayu yang amat besar sehingga dahan-dahannya telah menutup ruang untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi hal ini membingungkan penduduk kampung, maka bermesyuaratlah mereka apakah jalan yang sebaiknya agar mereka dapat menerima cahaya matahari. Setelah itu, maka mereka pun bersetuju satu-satunya jalan adalah dengan menebang pokok yang besar tersebut. Seperti yang dipersetujui di dalam mesyuarat, maka tibalah hari yang dijanjikan, iaitu hari untuk menebang pokok tersebut. Keseluruhan orang lelaki kampung tersebut telah siap siaga dengan alatan untuk menebang pokok. Setelah diperkenankan oleh ketua kampung tersebut, maka 7 pemuda yang gagah perkasa telah bertindak untuk menebang pokok tersebut secara berganti-ganti dengan kapak mereka. Namun apa yang menghairankan mereka, biar apa cara sekalipun untuk menebang pokok tersebut tetap tidak menampakkan kesan kepada pokok tersebut, malah tidak tercarik sedikit pun pokok tersebut. Dikala mereka semua pasrah dengan apa yang berlaku itu, tiba-tiba terdengar suara datang dari pokok tersebut. Penduduk kampung amat terkejut kerana pokok tersebut telah memberikan amaran bahawa barang sesiapa yang menebang pokok tersebut, maka mereka akan disumpah bangkit dari kematian selama 7 hari, dan ianya disumpah selama 7 keturunan. Jadi pemuda-pemuda gagah perkasa yang seramai 7 orang itu rasa tercabar dengan amaran pokok tersebut. Malah mereka dengan marah telah bertindak menebang pokok tersebut tanpa mempedulikan kata-kata nasihat daripada penduduk kampung yang ada di kawasan tersebut. Setelah berhempas pulas, akhirnya pokok tersebut pun menyembah bumi. 7 penduduk lelaki perkasa itu puas dengan apa yang terjadi, kerana bagi mereka pokok tersebut hanya mengada-ngada cerita. Setelah seketika, tiba-tiba pemuda yang ke-7 yang menebang pokok tersebut telah meninggal dunia secara mengejut, dan mereka dikuburkan seperti biasa. Malah penduduk kampung juga sudah melupai sumpahan pokok tersebut. Apabila malamnya tiba, kedengaran hiruk-pikuk di dalam rumah pemuda yang ke-7, kerana ahli keluarganya serta beberapa orang penduduk kampung telah menjumpai si pemuda ke-7 pulang ke rumah walaupun baru sahaja dikuburkan petang tersebut. Maka bermulalah malam-malam seterusnya, yang mana tiap malam akan ada sahaja penduduk kampung melihat kelibat si mati pemuda ke-7 merayau-rayau menuju ke rumahnya ataupun menjenguk rumah saudara maranya. Hal ini berlaku selama 7 malam berturut-turut, dan dikatakan setiap kali dia sudah menziarahi rumah keluarganya, pada keesokan harinya akan terdapatlah bekas tanda tanah-tanah kubur terlekat di lantai dan tangga rumah. Berbalik kepada cerita 6 pemuda yang bersama-sama dengan pemuda ke-7, maka timbullah ketakutan di dalam diri mereka akan nasib yang menimpa saudara pemuda ke-7 ini. Bertindak daripada peristiwa itu, dikatakan 6 pemuda ini telah berpindah daripada kampung mereka, mengembara membawa diri sehinggalah membentuk sebuah masyarakat Melayu di Sarawak. Antaranya tujuannya adalah untuk menghindarkan diri mereka sendiri daripada sumpahan tersebut.